Okay, alright. Thank you, Vaishnavi. Thank you so much, Vaishnavi. Okay, inilah faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Ada 3. Yang pertama, penentangan terhadap Melayu Union. Yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Yang ketiga, sokongan pentadbir British. Okay, ada 3 faktor kat sini. Tak apa, nanti cikgu cuba tanya random. Boleh jawab ke tak? Okay, next. Kita lihat. Yang pertama sekali, penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union. Macam mana sebenarnya? Macam mana menentang ni? Lontar batu ke? Tembak dengan senapang ke? Bakar ke? So, orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan UMNO. Orang Melayu, Raja, Cendekiawan tu merujuk kepada orang yang bijak pandai lah. Orang yang ada ilmu. Dan UMNO telah berganding bahu membantah pelaksanaan Melayu Union. Pak, berganding bahu membantah duk versus Malayan Union. Nampak sangat orang tak suka Malayan Union ni sebab dia beratkan kepada British. Hal ini disebabkan oleh Malayan Union memberikan kesan buruk kepada Raja Melayu dan orang Melayu. Yes. Sebab apa? Malayan Union ni dia akan melucutkan kuasa raja dan juga orang Melayu. Maksudnya semua orang sama rata dan tiada lagi hak keistimewaan bagi orang Melayu. Semuanya sama rata je. And then ahli Parlimen British iaitu Gammas dan Rhys William telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. 2 orang ni, Gamma dan juga William. Rhys William ni macam nama yang famous tu. Rhys William juga. Yang Mat Saleh pandai cakap bahasa Melayu tu. Okey, mereka melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Dewan Parlimen British selepas kembali ke England. Meaning that Gamman dan juga Rhys William ni, GNR, dia datang ke Tanah Melayu untuk meninjau. Nampak mata dia ni. Mata dia ni untuk meninjau. Meninjau keadaan politik di Tanah Melayu macam mana. So bila dia tinjau Tanah Melayu ni macam mana, dia balik kepada Britain and then dia laporkan kepada Dewan Parlimen British. Gammons menyatakan bahawa sekiranya British melaksanakan rancangan MU ni, Malayan Union ni, keadaan huru-hara akan berlaku di Tanah Melayu. Okay, now sekarang ni menarik sebab kita boleh fikir, kita boleh teka. Okay, kita teka macam mana orang Melayu akan tentang Malayan Union. Gammon cakap sekiranya British melaksanakan Malayan Union, maksudnya kat Tanah Melayu tu tak ada pun Persekutuan Tanah Melayu, yang ada hanya Malayan Union. Apa yang akan berlaku? Kucak-kacir, huru-hara sebab pertama sekali ialah orang raja, bangsawan Melayu dia akan protes. Dia akan tentang habis-habisan. Ketika pelbagai penentangan dan bantahan dilakukan, persediaan untuk menggubal perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dijanjikan melalui rundingan Raja-Raja Melayu, UMNO dan British. Tengah-tengah duk hektik nak buat MU ni, Malayan Union ni, cendekiawan Melayu dan juga orang Melayu dia cuba buat strategi untuk mendapatkan perjanjian untuk mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu melalui rundingan Raja-Raja Melayu, UMNO dan British. So maksudnya dia juga deal dengan British. Dia deal dengan British sebab dia nak merdeka. Bukannya masih lagi duduk dalam kemeluk British. Malays dia nak stand on their own, no more under British rules. So that's why wujudnya penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Ingat ya, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Sebab apa? Orang Melayu pertama sekali dia tak puas hati dengan Malayan Union. Sebab apa? Sebab mendatangkan kesan buruk katanya. And then menentanglah buat persetujuan dengan Raja, and then dengan UMNO dan juga British untuk mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kalau ada soalan kamu boleh tanya ya. Jangan malu, jangan segan. Saya di sini bersedia membantu. Tiba. Okey. Sekarang kita akan masuk cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Tadi kita lihat kepada penentangan orang Melayu terhadap penubuhan Malayan Union, kan? Seterusnya cadangan Raja Melayu dan juga UMNO. Malcolm McDonald. Lapar pula time-time puasa ni, McDonald. Zinger Burger. Tu KFC. Malcolm McDonald, Governor General dan Sir Edward Gantt
Gubernur Malayan Union mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946 untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British berhubung dengan isu Malayan Union. Oh, yang ni menarik. Sebab apa? Malcolm McDonald, Governor General dan Sir Edward Kent, dia ada pertemuan, dia berunding dengan Raja-Raja Melayu dekat Kuala Kangsar untuk mengatasi konflik Melayu dengan British tentang Malayan Union ni. Yalah, duduk palatau apa? British datang tanah Melayu, nak tubuhkan Malayan Union, nak takbir tanah Melayu, buat apa? Tanah dia ke? Tiba membebel pula. Tanah dia ke? Sebab itulah orang Melayu tak puas hati. So make sense lah kalau nak protes pun. Imagine duduk elok je tempat kat tanah Melayu ni, tiba-tiba UMNO datang. Ni mari sini aku tolong takbir. Dia ingat dia siapa? Kan? Sebab itulah nak gaduh ni. Melayu dengan British ni nak gaduh. And then dia cubalah berunding dengan Raja Melayu. Cuba berunding dengan Raja Melayu. Ni, McDonald ni. Governor General daripada British. Kalau kamu nak huraikan, contohnya, huraikan faktor-faktor penentangan terhadap Malayan Union. Kamu nak cakap cadangan Raja UMNO dan Melayu dan UMNO. Kalau kamu nak goreng, senang je. Jangan ikut istilah dekat buku teks ni. Kadang-kadang confusing. Kamu tulis je, pegawai tinggi British akan melakukan rundingan dengan pihak pentadbir Melayu. And then siapa pihak pentadbir Melayu tu? Of course lah Raja ataupun pegawai-pegawai Melayu. Melakukan rundingan untuk mengatasi konflik apa? Konflik Malayan Union yang orang tak puas hati. So dia cuba nak settlekan. Dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja Melayu mencadangkan beberapa perkara yang berikut. Ini adalah suggestion dia. Yang pertama, penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Raja Melayu dia cadang ni. Maksudnya British dia nak jadikan tanah Melayu sebagai tanah jajahan. Tiba menjajah tanah Melayu, suka hati dia je. So Raja Melayu pun cadanglah, janganlah tanah jajahan, tukar dia kepada taraf naungan. Okey, taraf naungan. Yang kedua, perjanjian baharu untuk menggantikan Malayan Union. Apa? Siapa tahu perjanjian apa yang menggantikan Malayan Union ni? Cuba jawab dekat ruangan chat, saya nak tengok. Fokus ke tak? Apa? Apa yang digunakan untuk menggantikan Malayan Union? Dia ada 3 huruf sahaja. Syafira boleh jawab, Vaishnavi boleh jawab, Amir pun boleh jawab. Mai lagi boleh jawab ni. Tak ingat. Geram betul dengan Amir. Tajuk kita pasal apa sekarang ni? Faktor penubuhan. Faktor penubuhan apa, Amir? Saya yakin Amir ingat. Faktor penubuhan. Kalau Amir cakap tak ingat pun tak apa. Okay. Kita back. Lihat ya tajuk dia, tajuk apa? Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Ni Amir. Persekutuan Tanah Melayu ni dia wujud sebab nak tentang UMNO. Asalnya tanah Melayu ni dia nak ditakbir oleh Malayan Union. Malayan Union merupakan satu pertubuhan untuk takbir tanah Melayu. Okey, apa yang ada dalam Malayan Union? Senang je ingat. Semuanya berkisarkan British. Dalam Malayan Union, tanah Melayu adalah tanah jajahan British. Pentadbir dia British, segala benda dia British. And then raja tak ada lagi kuasa dalam konsep Malayan Union. So bila raja tahu kalau Malayan Union ni dijalankan di Malaysia, raja tak ada lagi kuasa. Raja tak ada kuasa. Ni tak ada makna pun raja. So raja pun tak puas hati cakap, kami tak nak Malayan Union. Kami nak wujudkan Persekutuan Tanah Melayu sebab kami raja, kami nak takbir. So that's why wujudnya Persekutuan Tanah Melayu. Pertama sekali lah untuk menentang Malayan Union. Yang kedua sebab cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Yang inilah. So untuk menggantikan Malayan Union adalah apa, Amir? Apa?
Apa yang digunakan untuk menggantikan Malayan Union? Saya tunggu jawapan kamu. Krik. Alhamdulillah. Ada 3 huruf sahaja. Persekutuan. Persekutuan apa? Okay, good. Persekutuan Tanah Melayu. Dia ganti Malayan Union. Okay, terima kasih Amir. InsyaAllah berjaya nanti. Amin. Okay. Kemudian Jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Gubernur. Jawatan Pesuruhjaya Tinggi mengganti Gubernur. Maksudnya dulu ni Gubernur ni bila dengar je terms Gubernur, bila tengok je terms Gubernur, automatik yang takbir siapa? Oh my god. Wait. Nampak je Gubernur. Siapa? British. Nampak je Gubernur British. So raja tak puas hati. Raja cakap, apa benda Gubernur nak takbir ni? Tak nak. Kita lantik Pesuruhjaya Tinggi untuk takbir Tanah Melayu. Itu cara dia tentang. Raja Melayu tentang macam ni. Kemudian raja berkuasa dalam perundangan. Yes. Dalam undang-undang mana-mana pun raja yang berkuasa. Bukan lagi Gubernur. Bukan lagi orang British. Dia orang buat palatau je. Raja berkuasa dalam perundangan. Perundangan Islam, perundangan negara. Perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baharu. Okay, tak apalah. Tak penting yang ni. Okay, Sultan Perak sebagai juru cakap Raja-Raja Melayu menjelaskan kepada Sir Edward Kent agar mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara ini. Sultan Perak, dia dah sembang dengan Sir Edward Kent. Dia cakap, terima je lah Persekutuan Tanah Melayu ni. Buat apa nak fikir? Tak nak ni orang rakyat tak nak Melayu Union. Orang nak Persekutuan Tanah Melayu. Itu Sultan Perak cakap dengan Sir Edward Kent. Dia cakap, Sir Edward Kent, macam ni lah. Terima je lah Persekutuan Tanah Melayu ni. Tak payahlah nak proceed dengan Melayu Union tu. Tak ada makna pun. And then Gammons and Rees bila menyampaikan surat bantahan daripada Sultan Perak di Parlimen British, surat daripada baginda berbunyi. Ini surat Sultan. Tiada seorang pun yang dapat menahan daripada berduka cita terhadap perbuatan tergopoh gapah dalam menentukan nasib sesuatu bangsa. Ini merujuk pada British. Tergopoh gapah nak menentukan nasib bangsa Melayu. Saya telah menurunkan tanda tangan oleh sebab saya dipaksa dan dilakukan secara terburu-buru. Tidak boleh dikatakan saya telah bersetuju dengan butir yang di dalam Malayan Union. Sebab apa? Sebab dia dapatkan tanda tangan. Kalau kamu ingat kelas yang sebelum-sebelum ni, dia macam perjalanan. Pergi kat Perak, pergi Kelantan, pergi Terengganu, pergi Kedah untuk dapatkan signature. Untuk apa? Untuk Malayan Union tu lah. So sekarang ni Sultan Perak pun hantar surat. And then Gammon dan Rees bila hantar surat tu kepada Parlimen British, cakap pula, tak payahlah buat bijak sangat. Tak nak pun. Okay, yang ketiga adalah sokongan pentadbir British. Okay, kita recall balik. Yang pertama tadi ialah penentangan terhadap Malayan Union. Yang kedua ialah cadangan raja terhadap Malayan Union. Yang ketiga, sokongan pentadbir British. Ni faktor penentangan. Faktor penentangan. Oh my god. Faktor penentangan apa? Faktor penentangan terhadap Malayan Union. So, sokongan pentadbir British. Pertama sekali, pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Dia sokong konsep persekutuan kerana dapat wujudkan keamanan ekonomi. Yes. So maksudnya bila raja kemukakan, kita orang nak buat persekutuan Tanah Melayu ni, and then pentadbir British macam setuju. Oh, okey lah. Nak buat persekutuan maksudnya sistematik lah. Aman, stabil and ekonomi pun okey. British cakap macam tu. Macam lah dia tu. Tuhan semua tahu. Okey, kemudian terdapat pegawai British mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya termasuklah Sir Edward Kent, Malcolm MacDonald, Sir Ralph Hunt, Gammons, A.T. Newport, Roland Bradell, W. Linehan and Theodore Adams. Ramai ya yang setuju. Sir Ralph Hunt mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu
dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan, misalnya memberikan kuasa tertentu kepada sultan dalam majlis negeri dan majlis perundangan. Duduk mencadangkan pula, tak fahamlah British ni, dia macam cuba memandai-mandai. Disadangkan, cakapkan ni, oh Raja Melayu nak takbir kan, macam ni lah. Ada dalam majlis negeri dan juga majlis perundangan, kena bahagi. Okey, pada bulan Mei 1946, Sir Edward Kent bertemu dengan Wakil UMNO di Pulau Pinang. Seterusnya pada 18 Julai 1948 di King's House, Kuala Lumpur, British memberikan peluang kepada Datuk Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu mengemukakan cadangan balas. British dia open opportunity kepada Datuk Onn Jaafar dan Raja Melayu untuk buat cadangan balas. Pembentukan persekutuan mewujudkan politik yang stabil. Keadaan ini akan mendorong pelabur luar untuk melabur di negara ini. Pada masa yang sama, British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Piagam Atlantik PBB. Okey, apa maksud dekolonisasi? Siapa tahu apa maksud dekolonisasi? Jangan takut, kalau tak tahu cakap tak tahu. Sir pula dah, cikgu akan explain apa itu dekolonisasi. Okay, cepat. Yo guys, apa itu maksud dekolonisasi? Oh wow, ada cik masuk. Tak tahu cikgu. Alright, thank you Syafira Elika. Dekolonisasi atau dalam bahasa Inggeris decolonization. Dia berbeza dengan kolonisasi. Tahu tak maksud kolonisasi apa? Oh my god. Syafira tahu tak maksud kolonisasi apa? Kolonisasi. Kadang-kadang diguna colonial British. Alright. Okay. Kadang-kadang diguna colonial British. Colonial British. Okay, Syafira. British ni siapa bagi kita? Siapa British? Abang ke? Siapa British dalam hidup kita? Yes, good, pandai Syafira. So inilah maksud kolonial, penjajah British. Maksud dia penjajah British, kolonial British ni. Apa maksud kolonisasi? Apa maksud kolonisasi? Kolonial British maksudnya penjajah British, kolonisasi maksudnya? Maksudnya apa? Yes. Good Syafira. Maksud dia penjajahan. Yes, bagus, pandai. Maksudnya penjajahan. Kalau dekolonisasi maksud dia apa? Dekolonisasi. Apa maksud dekolonisasi? Kolonisasi penjajahan. Dekolonisasi. Okay, alright Vaishnavi, sebab bagi tahu dia bukan. Dia bukan. Dia macam dalam English D. Maksudnya macam negatif. So apa maksud dia? Macam increase, decrease. Kalau dekolonisasi maksud dia bukan dijajah. Dia lawan kepada penjajahan tadi. So maksud dia apa? Dekolonisasi. Jangan takut, bagi tahu je cikgu tak makan tiba sebab cikgu puasa. Sebab apa? Apa maksud dekolonisasi? Amel boleh cuba Amel? Tiba-tiba cikgu. Cepat Amel, apa? Dekolonisasi. Colonial British, penjajah British. Kolonisasi, penjajahan. Dekolonisasi, bukan dijajah. Dia lawan bagi dekolonisasi. Lawan dia apa? Lawan dekolonisasi. Dijajah lawan dia? Menjajah lawan dia? Bukan. Maksud dia dekolonisasi maksudnya keluar.
Keluar daripada penjajahan. So kolonisasi menjajah, dekolonisasi keluar. Jajah kan masuk, dekolonisasi keluar. Maksudnya British perlu keluar seperti mana PBB bagi tahu. PBB cakap cukup-cukup lah tu duduk colonize tanah Melayu, cukup belah duduk negara asal hang. Buat apa nak duduk tempat orang ni? Belah. Tu masuk dekolonisasi, maksudnya keluar. Maksud tidak lagi menjajah, maksudnya keluarlah. Itulah sokongan pentadbir British. British pun sedar waktu ni, cakap apalah sangat kami duduk kat tanah Melayu ni, tak ada guna pun. So sebab itulah dia decolonize. Dia keluar daripada tanah Melayu. Okay, thank you. Thank you Syafira, thank you Vaishnavi dan thank you Mama Amir. So kita dah go through tiga faktor penentangan terhadap Malaya Union. Okay, flashback balik. Yang pertama ialah penentangan orang Melayu terhadap Malaya Union. Orang Melayu tak puas hati. Apa benda ni? British nak jajah ni. Penentangan orang Melayu terhadap Malaya Union. Maksudnya orang Melayu, Raja Melayu, cendekiawan Melayu tidak puas hati akan penubuhan Malaya Union yang seakan-akan memberatkan kepada British sahaja. Kemudian yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dalam Malaya Union untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. So Raja-Raja Melayu pun bercadang lah. Contohnya Sultan Perak pun tadi dia cakap apa? Sultan Perak dia hantar surat kepada Parlimen British. Dia cakap cukuplah tu nak porak-perandakan. Kita orang okey je boleh takbir negara sendiri. Tak perlukan British pun. Itulah untuk cadangan Raja Melayu. Contohnya, apa kandungan cadangan Raja Melayu? Cuba ingat balik. Kandungan Raja Melayu yang pertama, dia cakap, ni, ding. Dia cakap, penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Yang kedua, nak ganti Malayan Union. Okay, alright. Silakan. Kemudian jawatan kuasa Pesuruhjaya Tinggi menggantikan gubernur. Okey, macam mana kita nak ingat? Okey, Raja Melayu dia jumpa, dia cadang dengan isu Malaya Union. Macam mana kita nak ingat? Dia cakap PTM ganti siapa? Ganti Malayan Union. Yes. And then apa? Raja berkuasa dalam perundangan dan juga persekutuan bertaraf naungan and no more sebagai tanah jajahan. Okey, ni yang penting. PTM ganti Malaya Union. Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malaya Union. Itu yang penting. Kalau kamu tahu satu isi ni, no problem. Kamu boleh jawab panjang lagi. Ni adalah surat yang saya cakap tadi. Sultan Perak dihantar kepada Sir Edward Gang. Ini. Tiada seorang pun yang dapat menahan daripada berduka cita terhadap perbuatan tergopoh gapah dalam menentukan nasib satu bangsa. What's the point of nak tentukan nasib bangsa Melayu ni kan? Okay. Itulah. Ingat ya, apa cadangan dia? Cadangan dia untuk menggunakan Persekutuan Tanah Melayu untuk menggantikan Malayan Union. Okay, alright. Next, kita lihat ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, kita recall back tadi. Yang pertama tadi, faktor penentangan Malaya Union adalah pertama sekali ialah penentangan orang Melayu terhadap Malaya Union. Itu yang pertama. Yang kedua ialah cadangan Raja Melayu dengan menubuhkan persekutuan untuk menentang Malaya Union. Yang ketiga ialah sokongan pentadbir British. Dia orang pun dah bersetuju ikut Piagam Atlantik. Cakap cukuplah tu belah-belah lah, cukuplah duduk kat tanah Melayu. Piagam Atlantik seperti mana dalam arahan PBB, Persekutuan Bangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay, alright. Kita dah go through faktor penentangan terhadap Malaya Union. Sekarang kita lihat ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu macam mana. Okay, ada 4 ciri saja yang kita perlu lihat di sini. Yang pertama ialah pentadbiran. Macam mana pentadbiran PTM ni sebenarnya? Yang kedua, kuasa Raja-Raja Melayu. Macam mana kuasa dia? Kuasa Raja Melayu tu pertara mana sangat? Okay, yang ketiga ialah perundangan. Perundangan lebih kurang macam pentadbiran. Macam mana pentadbiran Tanah Melayu? Mengikut Persekutuan Tanah Melayu. Macam mana? Itu jadi persoalan. And then last kali, kewarganegaraan. 1, 2, 3, 4. Okay, kita lihat yang pertama sekali. Okay, ini yang pertama, pentadbiran.
Pentadbiran. Yes, yang pertama sekali pentadbiran. Dia cakap, persekutuan dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat. Okey, negeri Selat tu seperti negeri Melaka, negeri-negeri Selat lah. 9 buah negeri tu yang ada Sultan, contohnya negeri Terengganu, Kelantan, Johor, Kedah, Pahang. Itulah. Kemudian Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Sebab apa? Singapura dijajah oleh British, tetapi dia nak masuk tanah Melayu. Sekarang ni kita cuba lihat. Sebab Singapura dia pernah join tanah Melayu sekejap dan dia keluar. Tapi dia still lagi dijajah oleh British. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, kerajaan persekutuan diketuai oleh Suruhanjaya Tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. My God, dalam pentadbiran PTM ni, Persekutuan Tanah Melayu ni, pentadbiran dia masih lagi seorang Pesuruhjaya Tinggi British yang ada kuasa eksekutif. Maksudnya dalam PTM sendiri pun masih ada bayang-bayang British. Malay Union dah cukup British dah. Nak diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu PTM pun masih lagi ada unsur British. Why? Kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Kerajaan persekutuan dia responsible dalam semua hal berkaitan dengan duit dan juga yang ada kepentingan bersama. So tak boleh lepas macam tu je. Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan bagi membantu Pesuruhjaya Tinggi British. So Pesuruhjaya Tinggi British dia paling atas, dia dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Dia lebih kepada perundangan lah. Majlis Mesyuarat Persekutuan mengandungi ahli rasmi dan ahli tidak rasmi. Ahli tidak rasmi itu macam mana? Pada peringkat permulaan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Ahli Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Ada kaum Melayu, ada kaum Cina, ada kaum India dan juga ada orang British. Itulah pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Pentadbiran. So kita perlu ingat apa kat sini? Apa yang penting? Ingat macam ni je. Gabungan 9 buah negeri dan juga 2 buah Melaka. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British. And then kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan. Ingat yang ni, ada Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan. MMP dan MPP dalam Pesuruhjaya Tinggi British, PTB. Macam ni je untuk pentadbiran. Ini adalah ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri dari sudut pentadbiran. Punyalah panjang je. Panjang ni, panjang kamu potong. Kamu ingat ni, PTB. PTB lah Pesuruhjaya Tinggi British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Nampak je? Nampak je pentadbiran? Macam mana kita nak jawab? Huraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Kita dah ingat satu isi pentadbiran. Nak hurai macam mana? Siapa ingat? Siapa saya tulis tadi? PTB, kemudian MMP dan MPP. Hurai macam ni lah. Ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948 dapat dilihat dari sudut pentadbiran. Sebagai contoh, Pesuruhjaya Tinggi British akan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan juga Majlis Perundangan Persekutuan dalam usaha mentadbir negara dan menjamin politik yang stabil. Nampak? Goreng, cantik macam tu. Ingat macam tu je lah. Ingat huruf ni je. Ingat yang ni je. Terus ingat. Next. Kita dah pergi pentadbiran. Kita lihat kepada kuasa Raja-Raja Melayu. Sebuah majlis raja-raja dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu
memberikan pandangan dalam perkara yang tertentu. Bagi peringkat negeri pula, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. So inilah intipati yang ada dalam kuasa Raja Melayu. Yang pertama apa? Yang pertama, sebuah majlis raja dibentuk untuk memberikan pandangan. So kita lihat, kita buat mata. Mata ialah pandangan. Pandangan dari sudut apa? Dari sudut politik lah. Nak goreng kan? Takkan nak memandang, nak pandang apa? Raja nak pandang apa? Nak pandang dari sudut politik. Jangan pandang tiba. Okey, yang kedua, bagi peringkat negeri pula, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang. Mengesah undang-undang. Okey. Ingat yang ni boleh jawab. Let's say kita pergi kat sini. Okey. Huraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Untuk pentadbiran kita dah boleh buat, tak ada masalah. Okey. Apa kata dengan kuasa Raja-Raja Melayu pula? Siapa boleh hurai? Apa yang kita boleh ingat tadi? Cuba komen. Cikgu lukis apa tadi? Cikgu lukis apa tadi? Okey, Vaishnavi, kamu boleh cuba jawab. Cikgu lukis apa tadi? Cikgu lukis mata tadi. Mata tu merujuk kepada apa? Okay, anyone? Jangan malu, jangan segan. I'm here to help. Saya di sini untuk membantu kamu. Tolong respon. Syafira, Vaishnavi, Amir. Hello. Test. Tak ada siapa-siapa. Serius lah. Takut ke? Hello. Oh, thank you Syafira. Ya, betul. Kuasa Raja Melayu. Saya lukis apa tadi? Saya lukis apa? Saya lukis macam ni. Good. Saya lukis mata. So, mata ni merujuk kepada pandangan. So, pandangan dari sudut apa? Pandangan dari sudut Syafira, cepat. Saya tahu kamu boleh buat. Pandangan dari sudut ekonomi ke, sosial ke, apa? Pandangan politik. Yes. Pun boleh. Bagus Syafira Elika. Terus jawab semua. Anda kata kamu confused. Raja-Raja Melayu, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu, Raja-Raja Melayu akan memberi pandangan mereka dari sudut ekonomi, politik dan juga sosial bagi menjamin negara ataupun tanah Melayu yang masyhur. Bagus Syafira. So saya ada tulis PES kat sini. Melihat pandangan dari sudut PES, politik, ekonomi dan sosial. Dan satu lagi apa tadi? Satu lagi adalah ngesahkan rang undang-undang. Sah undang-undang. So kita pergi back. Sah undang-undang dekat bawah ni. Sah law. Okay, sah. Okay, sah undang-undang settle. Senang je yang ni.
Nanti kita go through balik. Tak ada masalah. Seterusnya perundangan. Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruh Jaya Tinggi. Okey, sama je yang tadi. Kalau kamu ingat yang pertama tadi, insya-Allah kamu akan ingat perundangan. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan mencakupi hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan percukaian. Rang undang-undang perlu mendapat perkenan raja-raja melalui Majlis Raja-Raja. So macam mana kita nak ingat? Okey, perundangan ialah MPP. Oh my god. Perundangan kita perlu ingat ialah MPP. And then hal ehwal luar. Hal ehwal, PKM, perdagangan, komunikasi, dan percukaian. Ingat macam ni pun tak apa. Ingat 3 pun tak apa dah. Mendapat perkenan Raja Melayu. Perkenan Raja melalui Majlis Raja-Raja. Okey. Lihat kat sini balik. Okey. Kita dah lihat pentadbiran kuasa Raja Melayu dan juga perundangan. Okey, perundangan. So perundangan ni kita perlu ingat apa? Kita perlu ingat hal ehwal tadi. Perdagangan. Perhubungan dan komunikasi. Yang duduk di bawah perlu dapat daripada Majlis Raja-Raja. Oleh Raja. Macam inilah nak ingat. Cakap apa? Perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Rang undang-undang. Rang undang-undang. Ni rang undang-undang. Hal ehwal, perdagangan dan juga komunikasi. Perlulah mendapat rang undang-undang yang diperkenalkan oleh Majlis Raja-Raja. Okey, last kali kita lihat apa? Pentadbiran dah, kuasa Raja Melayu dah, perundangan dah. Kewarganegaraan. Okey, ni yang paling menarik sebab dia boleh jadi soalan kecil. Okey, huraikan kewarganegaraan secara kuasa undang-undang. Nak hurai macam mana? Huraikan kewarganegaraan secara pendaftaran. Macam mana? Okey, kita lihat satu persatu. Kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Okey, apa maksud jus soli? Jus soli maksudnya hang lahir kat situ hang dapat taraf warga negara. Tu jus soli. Maksudnya semula jadi akan dapat hak bukan hak tuih, hak kerakyatan. Jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Pemohon yang lahir di luar negeri, ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Luar negeri, contohnya lahir di Indonesia sebagai contoh. Kalau dia ayah dia rakyat raja dan juga rakyat British, maksudnya Malaysian lah. So boleh dapat hak kerakyatan. Penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh perjanjian Persekutuan Tanah Melayu akan dapat kewarganaan secara kuat kuasa undang-undang. Tak perlu daftar, automatik dapat. Rakyat raja dan mereka yang telah serasi, memahami adat resam dan bertutur bahasa setempat, naturalized, boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Yes, pandai cakap bahasa Melayu, dah natural, dah budaya pun dah ikut budaya Melayu. So tak ada masalah lah untuk mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Okey, seterusnya kita lihat. Kewarganegaraan secara pendaftaran. Mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermaftatin selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Seseorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Yes, untuk daftar
Ingat senang ke nak dapat hak kerakyatan di tanah Melayu ni? Susah. Sebab mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermaustautin. Tahu tak maksud maustautin tu apa? Maksudnya menetap. Maksud maustautin ialah menetap. Selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Maksudnya kamu dah apply 20 tahun. And then you guys maustautin selama 15 tahun. Barulah dapat, sama ada kamu dapat atau tak hak kewarganegaraan secara pendaftaran tu. I have my friends ya. My friend tu ayah dia Indonesia. Wife dia tu, mak dia tu lah. Mak dia tu Melayu. Anak dia macam mix lah. Indonesia dan juga Melayu. So ayah dia tu macam perlu dapatkan ujian untuk dapat hak kerakyatan lah di negara Malaysia. Bukan mudah ya. Dia perlu join examination. Dia perlu menjawab soalan. Ditanya pasal undang-undang negara Malaysia. Even kita pun kalau ditanya undang-undang Malaysia, kita agak confused nak jawab. Let's say dia cakap, kita patut, apa contohnya? Pada umur berapa kita patut pencen sebagai contoh? Sebagai contoh lah ni. Kita pun tak tahu 52 ke 54 ke 55. Tapi dia nak ujilah sama ada orang yang mohon rakyat Malaysia ni pandai cakap Melayu atau tak. Kalau tak pandai cakap Melayu, jangan haraplah nak dapat hak kerakyatan. Ni cakap Melayu pun tak betul. Okey. Seseorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, serta bersetuju taati kepada Persekutuan Tanah Melayu. Yes, ini menarik. Sebab apa? Dia ada tingkah laku yang baik. Baik, jurus je. Kalau penjenayah, penjenayah tahap dunia, tiba-tiba mohon nak jadi rakyat Malaysia. Contohnya apa? Pencuri, perompak. Macam Money Heist tu, kan? Money Heist. Cerita rompak-rompak bank tu. Duduk rompak-rompak bank and then expect untuk dapat hak kerakyatan, memang tak lah. Simpanlah dalam hati. And then make sure you guys can speak Malay and English. Because sometimes kalau tak mampu cakap bahasa Melayu, macam mana nak berkomunikasi kan? So at least perlukan bahasa Inggeris sebagai bahasa international. Okay. Itulah kewarganegaraan. So dia ada dua. Yang pertama ialah secara undang-undang. Kedua secara pendaftaran. Okay, ada dua. Undang-undang kerakyatan. Kalau undang-undang, apa yang kita ingat tadi? Jus soli. Lahir je terus dapat hak warga negara. Kalau K tu apa? Undang-undang dan juga kewarganegaraan ke? Pendaftaran. So P lah. Okey, undang-undang dan juga kewarganegaraan. So P tu apa? P itu ialah pendaftaran. Secara pendaftaran. So untuk daftar at least 15 tahun maustautin, 15 tahun menetap, 20 tahun selepas hantar borang. Senang je. So inilah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Senang saja. Okay, next. Kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. So pertama sekali kita lihat faktor. Apa faktor dia sebenarnya? And then lepas faktor kita lihat kepada ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. And then macam mana ciri-ciri dia? Ada berapa ciri-ciri? Ada 4 semuanya. And then yang last sekali kesan. Apa yang berlaku selepas tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Ada 4 perkara yang berlaku. Ada 4 kesan. Yang pertama adalah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Okay, Raja-Raja Melayu dah kembali ada tahta.
tak lagi duduk bawah orang British. Claim the throne already. So no problem for kings in Malaysia. So number 2, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Nak jaga hak istimewa orang Melayu tu, itulah kesan dia. Maksudnya privilege. Malay privilege. So janganlah take it for granted. You need to appreciate it, perlu hargai dan perlu buat dengan sebaiknya lah. Jangan buat sewenang-wenangnya. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Yang ketiga, membuka ruang kewarganegaraan. Yes. Ada sampai satu tahap tu, disebabkan politik, orang UMNO dia pilih orang Cina dan juga India untuk mengundi. Walaupun status dia orang bukan status warga negara, dia orang hanya stay situ sebab dia orang nak melombong, nak mengerjakan estate. Dia ada buku dia. And then untuk membuka ruang kewarganegaraan ni ialah semua orang boleh mohon untuk dapat kerakyatan sebagai rakyat Malaysia. Contohnya dah merdeka dah, tak sempat nak isi warga negara. Masih lagi ada peluang untuk mengisi. Sebab PTM dia membuka ruang kewarganegaraan. Nanti kita lihat macam mana. Dan yang keempat, mewujudkan kerjasama kaum. Dia nak wujudkan kerjasama antara kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kaum Kadazan, kaum Iban, kaum Murut, banyak ya kaum dan etnik di Malaysia. Semuanya memerlukan kerjasama untuk membentuk keamanan dunia dan juga keamanan sejagat. Okey. So kita lihat yang pertama dulu. Hello you guys. You guys ada tak? Syafira ada, Amir ada, Vaishnavi ada. Okey. Thank you. Saya takut saya cakap seorang. Thank you Syafira. Okey. Ada sayang, ada. Okay, thank you Syafira, thank you Amir, thank you Vaishnavi. Okay, itulah yang tadi kita lihat ya, ada faktor, ada ciri-ciri dan juga ada kesan. Kita dah lihat faktor, kita dah lihat ciri-ciri, sekarang kita nak lihat kesan. Okay, bersedia nanti ada soalan essay tahu. Mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Ini yang pertama. Okay. Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu semula. So tak ada lagi British nak takbir. No more British. Now is Malay King untuk takbir. Majlis Raja-Raja diwujudkan melalui peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dia macam satu terms yang ibarat nama sekolah lah. Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai, Sekolah Menengah Agama Al-Falah, Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Noda. Begitu juga dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dia sekali terus. Majlis Raja-Raja diwujudkan. Dia buat macam satu geng. International. Aku ada geng. Professional. Tapi geng apa sini? Geng-geng raja. Aku ada geng. Professional. Ada geng raja-raja. Dan semua raja-raja profesional dalam Majlis Raja-Raja. Okey. Majlis ini dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. Keanggotaannya terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Kalau you guys notice lah, raja tu kan dia ada round. Kedah, Pahang. Ni lah sampai sekarang ada lagi. So kesan pertubuhan Persekutuan Tanah Melayu ialah mengembalikan kedudukan Raja Melayu. Yes, maksudnya tercapailah. Raja Melayu ada kuasa. Kalau terus proceed kepada Malay Union tu, Malayan Union, MU, tahi. Raja-Raja Melayu hilang kuasa. Yang takbirnya ialah orang mana? Orang Indonesia ke? Orang Thailand ke? Orang mana? Cuba jawab dekat komen. Orang mana yang takbir kalau kita teruskan dengan Malayan Union? Orang mana? Okay, good Amir, bagus. Orang British yang takbir. Kita tak nak orang British, kita nak orang Melayu. Kita nak Raja Melayu untuk takbir. Governor ke? Yes. Governor ke apa? Yes, betul. Pesuruhjaya tinggi memastikan bahawa raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. So kalau ada apa-apa, refer kepada raja. Sebagai contoh, LGBT sekarang. LGBT duduk buat nak support LGBT.
So sekarang ni kita ambil kira dengan adanya raja-raja hak agama Islam. Islam sebagai agama persekutuan. 3-1. So dia nak cakap nak halalkan LGBT whatever. Tak bolehlah sebab dia perlu refer kepada raja dulu dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kalau raja tak dibenarkan, raja tak benarkan, so jangan beranganlah. Susah untuk capai. Unless you guys support LGBT. Cikgu tak tahulah. Okey, yang kedua, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, apa yang menjaga kedudukan istimewa orang Melayu ni? Siapa yang jaga? Siapa tahu jawapan dia apa? Siapa yang menjaga kedudukan istimewa orang Melayu ni? Sir Edward Gen ke? Gama ke? Datuk Onn Jaafar ke? Siapa yang menjaga kedudukan istimewa orang Melayu? Come on you guys. Siapa yang jaga? Vaishnavi boleh jawab, Amir boleh jawab, Syafira pun boleh jawab. Jangan malu, jangan segan. Saya ada sini untuk membantu anda semua. Cuba tembak pun tak apa, tembak. Tembak kadang-kadang betul. Okey, cepat. Cikgu tunggu. Cepat, cikgu excited nak tengok jawapan ni. Siapa yang jaga kedudukan istimewa orang Melayu? Hai, takkanlah tak boleh jawab. Mesti boleh ni. Jangan takut, bagi tahu je. Okey, cikgu bagi clue lah. Jawapan dia, siapa yang menjaga kedudukan istimewa orang Melayu ni adalah, okey. Syafira Elika jawab, okey, terima kasih. Pun betul juga, betul. Betul. Betul dan boleh dipanjangkan lagi Syafira Elika. Raja dia fight guna apa? Senapang ke, meriam ke? Dia fight guna konsep apa? Untuk menggantikan Malayan Union. Siapa tahu jawapan dia apa? Apa yang digunakan untuk menggantikan Malayan Union? Jawapan Syafira Elika betul, tapi dia boleh tepat lagi sebab kita nak goreng sejarah ni. Nak jadikan sejarah ni cekodok nak makan time iftar nanti. Cepat, Amir, Vaishnavi, Syafira, jangan malu, jangan segan. Saya ada sini untuk membantu anda semua. Okey, Syafira, raja dia tubuhkan apa? Persekutuan tanah apa? Tanah haram. Persekutuan apa? Persekutuan Tanah Melayu. Yes. Inilah. Persekutuan Tanah Melayu inilah yang menjaga keistimewaan orang Melayu. Nak jawab raja pun betul. Contoh macam ni lah. Persekutuan Tanah Melayu 1948 dapat menjaga kedudukan istimewa orang Melayu kerana dia mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum orang lain dan ditadbir oleh raja yang sangat adil. Pak. Raja betul, tapi yang paling tepat ialah Persekutuan Tanah Melayu. Tujuan dia apa? Kesan dia dapat menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. So orang Melayu dapat manfaat, dapat pergi UiTM, dapat subsidi, dapat beli itu, dapat duit ini. Tapi at the same time masih ada lagi kepentingan sah kaum lain. Okey, seterusnya. Membuka ruang kewarganegaraan. Okey, kalau lihat tajuk pun dah boleh goreng dah. Maksudnya apa? Dia buka ruang untuk rakyat cuba apply untuk mendapatkan kewarganegaraan. Let's say kamu tak lahir di Malaysia, kamu lahir di Indonesia. And then kamu pindah ke Malaysia. And then kamu nak dapatkan taraf kewarganegaraan tersebut, kamu perlu deal dengan Jabatan Pendaftaran Negara lah. Okey, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan kedudukan istimewa. Yes. Dia bagi ruang kepada orang bukan Melayu untuk menjadi warga negara. Orang Melayu diiktiraf penduduk asal yang diberikan kedudukan. Okey, tahu tak cara dia macam mana?
orang bukan Melayu dapat taraf kewarganegaraan di tanah Melayu sewaktu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang dia ada ujian, dia ada interview untuk mendapatkan taraf kewarganegaraan. Tapi waktu dulu dia tak ada interview bagai, tak ada ujian bagai sebab dia tak selaras lagi. Tahu tak cara dia macam mana nak dapatkan taraf kewarganegaraan dulu? Saya rasa saya tak pernah bagi tahu kelas ni dulu. Tapi tak apa, saya cerita sekali lagi. Macam mana nak dapat taraf kewarganegaraan zaman dahulu? Dia wujudkan satu macam dewan. Dia panggil orang bukan Melayu, contohnya orang Cina, contohnya orang India, orang mana-manalah. Dia tanya, sila bilang 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu sebut sahaja bilangan tersebut dalam bahasa Melayu, maka kamu akan dapat hak kerakyatan dan juga hak kewarganegaraan sebagai penduduk sah tanah Melayu. Senang saja. Pergi and then sebut 1, 2, 3, 4, 5. And then kadang-kadang tu tak sampai pun 10 bilang 1, 2, 3. Tak ingat dah. Tak apa, masih lagi dapat hak kewarganegaraan. Sebab zaman dulu dia tak strict langsung. Dia fleksibel, sangat fleksibel. Sebab dia nak dapatkan pengundian politik, semuanya mainan politik semuanya ni. Nak dapat undian. Bila kamu dah dapat hak kerakyatan sebagai warga negara, kamu ada status warga negara, kamu ada hak untuk mengundi. Bila kamu dapat hak untuk mengundi, siapa yang buat interview tadi? Kerajaan. So kerajaan cakap undilah aku, undilah saya nak menang, saya nak kerusi. And then penduduk yang baru dapat hak kewarganegaraan tadi pun terus undi ini, undi menang kerusi, takbir lah Malaysia. Okey, saya tak nak cakap panjang nanti sensitif, tapi siapa Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Kamu faham lah. Siapa Menteri Malaysia yang kedua? Faham lah. Tak cakap salah, tapi itulah cara yang dibuat. Cara yang dibuat untuk menang undi. Okay, next. Mewujudkan kerjasama kaum. Okey, kita lihat ya tadi. Kesan pertubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Ada 3 tadi slide sebelum ni. Cuba recall apa yang pertama tadi, apa yang kedua, apa yang ketiga. Menjaga kepentingan hak kaum. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi undi, dapat undi. Hak kerakyatan, hak kewarganegaraan, betul tak? Betul. Hak kedudukan istimewa orang Melayu, ruang kewarganegaraan. Yang pertama, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey, kita recall balik. Apa kesan dia tadi? Kita sama-sama fikir kesan-kesan dia apa? Kesan dia pertama, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu di tanah Melayu yang hilang akibat Malaya Union. Dan dengan adanya Persekutuan Tanah Melayu, maka bangkitlah institusi raja di tanah Melayu. Yang kedua, menjaga kepentingan kaum di tanah Melayu. Sebagai contoh, mendapat keistimewaan orang Melayu dan juga kepentingan sah bagi kaum-kaum lain. And then yang ketiga, membuka ruang kewarganegaraan. Semua orang mendapat peluang sama rata untuk mendapatkan hak kewarganegaraan dengan syarat kamu dapat bilang 1 sampai 10 tu lah. Okey, seterusnya. Mewujudkan kerjasama kaum. Kerjasama kaum sangat penting dalam usaha memupuk perpaduan teras kejayaan. Tiba nyanyi. Kerjasama kaum penting dalam usaha memupuk perpaduan. Kalau tak ada kerjasama, macam mana kita nak memajukan negara kita? Macam mana kita nak bersatu padu? Oleh itu, saya boleh bagi tahu kerjasama kaum sangat penting. Let's say Malay perlukan Indian, Indian perlukan Chinese, Chinese perlukan Malay, Malay perlukan Chinese, Chinese perlukan Indian. Saling memerlukan. Kita semua saling memerlukan. Persekutuan Tanah Melayu 1948 membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antara kaum melalui penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau Community Liaison Committee CLC. CLC. Kebanyakan cadangan CLC
dimasukkan ke dalam usul perundangan yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Inilah dia mewujudkan kerjasama kaum. Mewujudkan kerjasama kaum. Mewujudkan kerjasama kaum. Jawatan kuasa ini berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Yes. Pemimpin MCA, pemimpin MIC, pemimpin PAS, pemimpin UMNO, semua dapat mewujudkan kerjasama dengan adanya Persekutuan Tanah Melayu sebab semuanya duduk di bawah lembayung Kesultanan Raja. Bukannya sendiri-sendiri duduk bawah raja. Faham tak? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada soalan? Ada soalan? Ada ke tak ada? Cepat. Okey, alright Amir. Oh, maksudnya Amir masih ada dalam talian. Okey Amir, selain mewujudkan kerjasama kaum, apa lagi kesan dia? Apa lagi kesan dia? Kesan pertubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi 4 kesan. Kesan apa? Sebelum mewujud kerjasama kaum. Okey, good. Memupuk perpaduan. Yang ni dah ada kat slide ni sebelum tu. Jadi 3. Bagi cikgu at least 1 pun tak apa. 1 daripada Amir, 1 daripada Vaishnavi dan 1 daripada Syafira. Perpaduan betul. Kalau Amir nak goreng pun boleh dapat markah macam ni. Cepat. Cepat. Apa? Okay, good Amir. Sultan mendapat balik hak kuasa. Okay, bagus. Cikgu tanya kamu, apa kesan Persekutuan Tanah Melayu? Amir dah jawab 2. Ada 4 isi, Amir bagi cikgu 2. Betul lah Amir. Sultan mendapat balik hak kuasa. Lihat kat sini. Mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Raja dapat balik kuasa. And then bila Raja dapat kuasa, segala benda perlu refer kepada Raja. Pandai kan Amir, pandai. InsyaAllah. Fokus je. Sebab kamu dengar cikgu cakap, letak dah. Mewujudkan kerjasama kaum. Okay, betul Vaishnavi? Betul? Okay, yang ni mewujudkan kerjasama kaum. Okay, Syafira Elika. Mungkin Syafira Elika pergi bazar kot beli air kelapa. Sedapnya air kelapa. Okay, itulah mewujudkan kerjasama kaum. Okay. Ada. Okay, Syafira Elika. Okay, apa? Bagi 1 je tak apa. Amir bagi 2. Vaishnavi bagi 1. Tiba makan. Apa Syafira? Jadi 4 benda. Yang pertama, Amir dah bagi tahu Raja dapat balik kuasa. And then perpaduan. Vaishnavi pun cakap perpaduan. Ada 2 lagi yang tak disebut kat sini. Nak hint? Okay. Untuk beli tanah dekat Malaysia, kita perlu taraf ataupun tahap apa? Kita perlu jadi dalam IC kita tu Islam. Yes, kuat. Laju pula dia. Yes, betul Amir. Syafira. Yes. Vaishnavi pula jawab. Mana Syafira je? 2 orang ni pula jawab. Vaishnavi dengan Amir pula jawab. Takkanlah keyboard rosak Syafira. Yes, finally. Lega cikgu. Yes, ini. Membuka ruang kewarganegaraan. So, bila dia buka ruang kewarganegaraan, orang boleh mengundi. Orang Melayu di draft penduduk asal, and then orang bukan Melayu dapat status warga negara. Macam cikgu sembang tadi, macam mana orang bukan Melayu nak dapat taraf kewarganegaraan? Macam mana? Perlu interview ke? Siapa tahu? Macam mana orang Cina, orang India, dia nak dapatkan status kewarganegaraan zaman dahulu? Yang ni ada dalam kontrak sosial. Macam mana dia dapat status warga negara? Kalau orang Melayu, dia dah ada jus soli. Lahir je kat situ terus dapat status warga negara. Tapi berbeza bagi orang bukan Melayu. Okay, good. Good Syafira Elika, mau starting 15 tahun.
Boleh, saya boleh terima yang tu. Dan hantar borang tu 20 tahun sebelumnya. Okey. Okey, bagus Syafira Elika. Yes, mau starting 15 tahun. Tapi dia ada sub yang tak diceritakan dalam buku teks sejarah adalah bilang je 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boom. Terus dapat hak warga negara. Calon 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boom. Dapat status warga negara. Mudah je. Sebab nak mengundi. Tiba. Inilah. Persekutuan Tanah Melayu 1948 merintis pada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu. 1957 merdeka ni sekaligus membawa kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Tiba. Okey, uji minda. Okey, now kita ada buat soalan sikit. Kita nak uji minda. Petikan yang berikut berkaitan dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kerajaan British berpendapat penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union sudah tidak boleh dikawal lagi. Nampak? Orang British pun sedar orang Melayu ni duduk riot dulu. Tak nak Malayan Union. Kami tak nak Malayan Union. Kami tak nak Malayan Union. Kita tahu. Susah. Tak boleh nak kawal lagi. Orang Melayu ni dah duduk mengamuk tak nak Malayan Union ni. British bersetuju dengan tuntutan UMNO dan juga Raja-Raja Melayu. Setuju apa? Setuju untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Dengan tuntutan UMNO dan juga Raja-Raja Melayu, ada 3 pihak. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan digubal oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan Kerajaan British. Kemudiannya, perjanjian ditandatangani pada 21 Januari 1948 antara Sultan dengan Edward Gang. Sir Edward Gang. Maksudnya kat sini, Sir Edward Gang tu okey lah. Walaupun dia pegawai British tapi dia sedar diri. Dia sedar diri yang dia tu pendatang. Dan dia merelakan untuk bagi Tanah Melayu ni kepada orang Melayu. Okey. Pada 21 Januari, sekejap ya. Hello. Kelas. Okey, alright. Raja-Raja Melayu, kemudian perjanjian ditandatangani. Oh my God. Sekarang sangkut tak lagi? Sekarang tak sangkut dah. Tadi sebab cikgu guna hotspot daripada ni. Tadi ada orang call. So that's why. I'm sorry. Okay, jom kita sambung. Okay, pada 21 Januari 1948 antara Sultan dengan Edward Gang, wakil kerajaan British di King's House, Kuala Lumpur, sumber Abdullah Zakaria. Tak nak baca lah, tu tak penting. Okey, A. Jelaskan usaha ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, apa usaha dia? And then B. Jangan bimbang, cikgu dah letak jawapan dah siap-siap. Nanti kita tengok je. B. Mengapakah orang Melayu menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Why? Pertama sekali kita cuba jawablah. Sebab apa terima? Sebab dia tak nak Malayan Union. Ni tak perlu jawab lagi, kita dah boleh jawab dah. Tak nak MU. Mengapa orang Melayu menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu? Well, tak naklah sebab menentang Malayan Union yang dipelopori oleh British dan memberatkan British sahaja. Manakala pembentukan Persekutuan Tanah Melayu merupakan cadangan daripada Sultan dan Raja. And then C, jelaskan kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Okey. Penting kita lihat ciri-ciri tadi. Okey, siapa ingat ciri-ciri? Soalan dia cakap kepentingan kan? Kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Siapa ingat ciri-ciri PTM tadi? Apa ciri-ciri PTM? Dia ada 4 tadi. 1, 2, 3, 4. Ciri-ciri yang pertama, pentadbiran. Betul ke ciri-ciri ke tu? Okey, betul. Okey, thank you Vaishnavi. Pentadbiran. Kewarganegaraan. Okey.
Wow, Vaishnavi perform. Kuasa Raja-Raja Melayu dan perundangan. Guru Yani lah nak cerita kepentingan dia. Okey, andai kata nak goreng, kita nak goreng. Kenapa penting PTM dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia? Pertama sekali kita pegang pentadbiran. So, pentadbiran dia sistematik. Dapat kawal, dan negara aman damai, dan dapat berdagang dengan negara luar. Warga negara dapat status warga negara, tiada lagi pendatang asing, so dapat bekerja dan mentadbir negara Malaysia. Andai kuasa Raja-Raja Melayu untuk melihat pandangan dari sudut yang ni Syafira jawab tadi. Syafira Alika jawab tadi. Mata tadi tu kan, mata, pandangan. So jelaskan kepentingan Persekutuan Tanah Melayu. Pentingnya Persekutuan Tanah Melayu kerana raja-raja dapat menggunakan kuasa untuk melihat dari sudut pandangan sosial, politik, ekonomi dan untuk mengesahkan rang undang-undang bagi mewujudkan negara Malaysia yang lebih aman dan saksama. Nampak? Itu goreng semata-mata. Dapat markah. Kena elok pandai hurai dapat full mark tau. Tu kemahiran menggoreng. Menggoreng ni yang penting kita perlu faham cerita. Faham cerita and then kita gabungkan cerita tu dalam otak kita. Kita letakkan dalam esei kita. Begitu. Mantap Pak Abu. Okey, jelaskan usaha ke arah PTM 1948. Yang pertama, okey. Langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, yang pertama, bantahan orang Melayu menyebabkan British membatalkan Malayan Union. Sebab apa? Sebab adanya Persekutuan Tanah Melayu. Ada Persekutuan Tanah Melayu. So bantahlah orang Melayu membatalkan Malayan Union. British menubuhkan jawatan kuasa eksekutif. Ini tak penting pun. Jawatan kuasa eksekutif mengadakan mesyuarat di King House. Ini boleh. Mesyuarat di King House. Orang Melayu mengemukakan 5 tuntutan. Orang Melayu 5 tuntutan dalam rundingan dengan British. Tuntutan itu ialah menginginkan sebuah persekutuan. Naknya sebuah persekutuan seperti konsep negeri-negeri Melayu bersekutu. Ni sebelum British ni. Menolak kerakyatan terbuka, meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dan orang Melayu dipulihkan. Itulah hasrat dia. Hasrat dia cukup-cukup dah tu duduk tindas orang Melayu. Kami nak bebas. Kami nak persekutuan. Itu yang dicakap. Okey, Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri perlu diakui semula. Okey, now you guys. Sama macam jawapan Amir tadi. Raja dapat balik kuasa dia. Kuasa api ke, kuasa tanah ke, kuasa angin ke, kuasa halimunan ke, tak. Kuasa dia apa? Kuasa raja. Okey? Dapat kuasa dan diakui semula sebagai pentadbir di negeri ataupun di negara. Perundingan ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu. Okey, wow. This is menarik. Golongan radikal Melayu tentang golongan radikal Melayu dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey, guys, yang ini menarik. Tahu tak kenapa golongan radikal Melayu tentang Persekutuan Tanah Melayu? Tahu tak? Kalau tahu cakap tahu, kalau tak tahu cakap tak tahu dekat ruangan komen. Kalau ada respon cikgu terus cerita apa sebenarnya yang berlaku dalam sejarah Malaysia pada zaman dahulu. Pada tahun 1948, apa yang berlaku? Cerita-cerita. Okey, alright, cikgu cerita. Okey, dia ada konflik sebenarnya dekat Tanah Melayu ni. Okey, dekat Tanah Melayu ni dia ada golongan kanan, dia ada golongan kiri. Untuk arah PTM ni, yang duduk buat kerja adalah PTM. PTM belah kanan ni. UMNO kan, yang kita lihat dalam buku dia cakap pasal UMNO. And then Raja. And then British. Maksudnya, golongan kanan ni ialah pro-British. Maksudnya dia suka kepada British. Macam, sukanya aku kepada British. British. Tapi golongan kiri ni, dia benci gila kepada British. So, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu ni
perjanjian dia perlu 3 ni. Dia perlu 3 daripada orang British, UMNO dan juga raja. So orang kiri dia tak suka British. Dia lagilah tak suka UMNO sebab UMNO ni duduk kontrol dengan British. Sekali raja sekali memang tak suka lah orang kiri ni. Dia tak suka. So hakikatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, kiri ni pun memperjuangkan juga. Kanan pun memperjuangkan juga. Tapi cara dia yang berbeza. Golongan kanan ni cara dia melalui perundingan. Golongan kanan ni dia jumpa British. British, kita orang nak merdeka ni, kita orang nak wujudkan persekutuan tanah Melayu. Tolonglah bagi persetujuan kepada kami. Tak payahlah guna Melayu ni, guna kami Kami ada raja. Itu PTM cakap kepada British. Maksudnya orang UMNO dan juga raja dia bodet. Bodet tu maksudnya macam cakap-cakap baik lah dengan British ni. Cakap tolonglah bagi you guys okay. Tiba speaking. Tapi kalau golongan kiri ni, contohnya Burhanuddin Helmi ni. Yang ni Burhanuddin Helmi ni. Dia memang jijik. Aku jijik sama kamu. Dia jijik dengan British. Dia memang benci gila dengan British. So untuk perundingan ni berlaku, dia tak setujulah. Cakap, buat apa nak berunding? Kita tembak je British tu. Menyakitkan hati je katanya. So mereka berpendapat Jawatankuasa Indonesia tidak mewakili semua kaum. Mereka menuntut konsep sebuah republik dan kemerdekaan penuh. Kalau yang Persekutuan Tanah Melayu sebagai tanah naungan, bukan tanah jajahan. Nampak? Tanah naungan, bukan tanah jajahan. Maksudnya British bernaung, tak menjajah. Benci pula. Tahu tak maksud bernaung tu apa? Naung tu macam dia duduk kat situ, dia takbir. Tapi dia tak jajah. Okey, kemudian golongan radikal menubuhkan AMCJA dan putera bagi menentang British dan UMNO. Mereka mencadangkan perlembagaan rakyat. Yang ni yang kita belajar minggu-minggu lepas. British menubuhkan jawatan kuasa perunding bagi mendapatkan pandangan dalam menyediakan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani pada 21 Januari 1948. Itulah langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Senang je. Okay, next. Faktor penerimaan PTM 1948. Pertama sekali lah faktor struktur negeri. Dia cakap ada 9 buah negeri. Pulau Pinang dan Melaka. Singapura disebahkan. Ni negeri selat. Pulau Pinang dan Melaka ni negeri selat. Yang ni negeri Melayu bersekutu. Okey, Singapura dipisahkan daripada PTM dan menjadi tanah jajahan mahkota British dan ditadbir secara berasingan padan muka Singapura tiba. Rasional British mengasingkan Singapura ialah bimbang orang Melayu akan dikuasai oleh orang Cina. PTM 1948 akan dikuasai oleh Pesuruhjaya tinggi British yang dilantik oleh Baginda Queen. Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan berperanan untuk membantu dan memberi nasihat kepada Pesuruhjaya Tinggi, tetapi beliau tidak semestinya menerima nasihat majlis ini. Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan untuk menasihati Pesuruhjaya Tinggi British. Majlis ini akan bersidang pada bila-bila masa sahaja jika perlu. Persidangan ini akan dipengerusikan oleh salah seorang daripada 9 orang raja itu. So yang penting sebab apa? Faktor penerimaan PTM sebab negeri, struktur negeri. Ada 9 buah negeri Melayu, Penang dan juga Melaka dan Singapura. And then Majlis Raja-Raja. Inilah faktor dia. Faktor dia sebab struktur negeri lah. Kalau tak ada masalah, rasanya tak wujud tu PTM ni. Sebab dia nak handle bawah satu. Ada 9 buah negeri, ada Pulau Pinang, ada Melaka, ada Singapura. Dia macam bolok, dia macam tak sistematik. Tak sistematik lah. Kau negeri kau, Terengganu negeri Terengganu, Kelantan negeri Kelantan. So dia tak bawah satu badan yang spesifik. So dia wujudkan PTM untuk senang tadbir sebab ada Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja daripada yang ni lah 9 buah negeri ni. Itulah sebab dia. Kedudukan Raja-Raja Melayu juga merupakan antara faktor penerimaan PTM.
Contohnya PTN 1948 telah memulihkan kedudukan sultan-sultan seperti kedudukan sultan perang. Sultan mempunyai hak kuasa pemerintah dengan bantuan Majlis Syarat Kerja Kerajaan dan Dewan Perundangan Negeri. Rang undang-undang yang diluluskan oleh kedua-dua dewan tersebut mestilah disahkan oleh baginda sultan. Jelasnya PTN memerlukan corak kerajaan raja berperlembagaan. Okey, itu untuk B. And then C, kewarganegaraan. Perkara ini diberi perhatian mendalam oleh Jawatan Kuasa Kerja. Syarat-syarat kerakyatan kembali menjadi ketat, antaranya ialah mereka dilahirkan di persekutuan dan telah bermastautin sekurang-kurangnya 8 tahun. Tadi cakap 15 kan? Sekurang-kurangnya daripada 12 tahun. At least 15 tahun tu confirm lah. Yang ni at least je sekurang-kurangnya. Mereka telah tinggal di persekutuan sekurang-kurangnya 15 tahun. Yang ni, ni mastautin. Daripada 20 tahun terdahulu daripada permohonan tersebut dibuat. Di sini jelas bahawa PTN 1948 telah menjalankan sebahagian besar tuntutan orang Melayu berkenaan dengan pemilihan kerakyatan. Hak keseimbangan orang Melayu juga terpelihara dalam PTN 1948. Okey, yang last sekali untuk hari ini. Kepentingan PTN 1948 dalam pembinaan negara bangsa. Okey, kepentingan perjanjian persekutuan tanah Melayu. Sebab apa penting? Dia menjadi asas pentadbiran. Itu yang pertama sekali, menjadi asas pentadbiran. Asas pentadbiran, perkongsian antara kuasa majlis raja-raja dengan persekutuan tinggi pada peringkat pusat, bidang kuasa dan kedua raja dibolehkan. Okey, ni jawapan Amir tadi, Raja Melayu dibolehkan. Pada peringkat negeri, Sultan menjadi ketua negeri dan melantik Menteri Besar sebagai ketua pentadbir negeri, mengasaskan sistem pembahagian kuasa antara pusat dan juga negeri. Lagi sistematik. Sebab tu ada PTM. Okey, sebelum ada PTM dia random. Negeri Kelantan, Terengganu. Tapi dengan adanya PTM dia buat sistem sistematik. Semua negeri perlu ada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Terbentuk senarai persekutuan dalam senarai negeri, syarat kerakyatan diperketatkan. Okey. British mengiktiraf semula ketuanan Melayu sebagai asas pembentukan Persultanan Melayu. Tiba, apa guna British nak iktiraf orang sebenarnya? Hang siapa British nak iktiraf ketuanan Melayu? Hang duduk sini, hang pula nak iktiraf. Hang ingat hang siapa? Tiba. Institusi Raja Melayu dikekalkan dalam bidang kuasa dan kemudian jelas pentadbiran. Status quo negeri Melayu dilindungi. Agama Islam, adat istiadat Melayu dijalankan oleh UMNO. Kontrak sosial. Ini je lah. Okey, terima kasih. Ada soalan tak? Ada soalan tak guys? Tak ada. Tak ada. Baru dengar suara. Okey. Okey, Amir pun tak ada. Oh, Uzma pun ada. Baru nampak Uzma. Okey, kalau tak ada soalan, itu sajalah kelas kita pada petang ini. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Saya doakan segala kefahaman yang kita kongsi ini dapat dimanfaatkan. Kamu faham, kamu boleh jawab exam. All the best for you guys. Selamat berbuka puasa and bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Amir. Terima kasih Syafira. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Bye.